Jadi saya perlulah sentuh sedikit berkenaan dengan maulid ini. Sebab generasi-generasi yang baru naik, yang nak faham, budak mungkin 15 tahun, 16 tahun, atau orang yang baru nak belajar agama, dia mungkin keliru. Kan, satu camp kata bid'ah jangan buat, satu camp kata boleh buat. Saya akan menyampaikan hujahan ataupun pendirian kami, itu terpulang kepada saudara-saudara yang mendengarnya, nak terima ataupun tidak. Dalil yang pertama yang kami gunakan tadi itu, wajib untuk bergembira dengan rahmat yang Allah bagi, dengan kurniaan Allah. Nak bergembira dengan kurniaan rahmat macam mana? Itu terpulang kepada cara masing-masing. Selagi mana ia tidak menyanggahi syariat, selagi mana ia sesuai sunnah, tunjukkanlah kebahagiaan itu. Ada orang yang mungkin apabila dia teringat Nabi SAW, dia teringat kelahiran Nabi SAW, dan bila sebut kelahiran Nabi itu adalah kelahiran rahmat. Kita tak boleh pisahkan seseorang tu dengan hari kelahiran dia. Betul? Seseorang yang begitu baik, kita tak boleh pisahkan dengan kelahiran dia. Sebab hari kelahiran dia tu adalah hari kelahiran rahmat. Kan? Khususnya bila cerita tentang Nabi SAW. Hari kelahiran anak kita juga, kita susah nak lupa. Walaupun kita cuba, mungkin nak kata, oh saya tak nak ingat tarikh. Sebab ingat tarikh-tarikh lahir ni semua bid'ah kan. Ini pula tarikh Gregorian calendar. Kita ada tarikh kita, Hijri. Walaupun kita cuba nak buat macam tu, susah nak lupa. Kita akan ingat hari tersebut. Apa yang berlaku, apa perasaan kita pada hari tersebut, kita akan ingat. Sebab apa? Itu kelahiran apa? Kasih sayang Allah, betul? Ya, anak lahir. Tapi anak ni kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah daripada Allah, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kekasih kita bagi kita hadiah yang pertama, kita ingat sampai bila-bila. Ini Allah bagi kita kurniaan. Allah bagi kita kurniaan, takkan kita nak lupa? Okey, kalau suami isteri pula, yelah awak tak ada waktu hari dia lahir, kan? Awak belum kenal dia pun. Tapi saya tidak ada masalah orang menyambut hari tarikh lahir. Sebab apa? Menghargai satu sama lain. Sebab yang disambut tu bukan hari kelahiran tu sendiri. Yang disambutnya apa? Orang tu. It's not so much the date in itself. Kan, contoh macam birthday saya, 6 February 1985. Faham-faham dah kasi date? Okay. Joking. Dia bukan tarikh tu yang menjadi secret ke bagi saya atau keluarga saya, orang yang sayang saya kan. Tapi saya sendiri, bagi orang yang menghargai. Macam awak sendiri ada orang hargai awak. It's not so much the date. So janganlah literally sangat. Janganlah zahiriyah sangat. Isu kelahiran Rasulullah SAW ni, ya ulama ada khilaf 12 Rabiul Awal ke atau selain itu ke. Khalas. Ini ijtihad. Ini perkara zanni. Ini perkara sangkaan. Ini bukan perkara akidah pun. Kita tidak akan dipersoalkan Allah dekat akhirat bila Nabi lahir. Apa tarikh yang tepat? Kajian kamu dah buat ke belum? Kamu dah buat historical research ke belum? Tak, kita tak akan ditanya. Ini ijtihad ulama. Sebagian ulama mengatakan kemungkinan 12 Rabiul Awal. Ada kata kemungkinan bukan. Khalas. Jangan terlalu terikat dengan this nitty-gritty. In the end of the day, apa yang kita sambut sebenarnya? Yang kita sambut adalah rahmat Nabi SAW. Ya Allah kurniakan kepada umat. Jadi jangan buang masa dengan isu pentarikhan. Lagi satu perkara, orang yang sambut maulid ni pun, dia bukan khaskan kepada tarikh tertentu pun. Cuma of course, 12 Rabiul Awal bagi sebahagian orang more special. Sebab itu adalah the physical birth of the Prophet SAW bagi mereka. Tapi bagi siapa yang memahami pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan maulid, kita tidak mengatakan bahawa maulid ni disambut setahun sekali. Bukan. Bahkan kalau awak kenal golongan-golongan sufi yang tidak melampau ini, mereka akan buat maulid setiap minggu. Mereka akan baca qasidah, dia akan berkumpul. Dan bagi saya sampai hari ini saya anggap perkara itu sebagai perkara yang baik. Tapi ada juga perkara yang perlu dibersihkan. Nanti saya akan ceritakan apa yang perlu dibersihkan. Lagi satu, Nabi SAW berpuasa pada hari Isnin. Betul? Nabi pernah ditanya kenapa Nabi berpuasa pada hari Isnin. Zalika yauma wulidtu. Itu pada hari aku dilahir. Itu adalah hari yang aku dilahirkan. Maksudnya Nabi pun sambut weekly, mingguan. Dan sesiapa yang puasa sunat pada hari Isnin, dia sebenarnya dah sambut maulid tanpa dia perasan. Bagi saya, sesiapa yang berpuasa sunat pada hari Isnin kerana mengikuti Nabi SAW, dia pun sebenarnya telah menyambut maulid. Betul tak? Sebab Nabi puasa hari Isnin tu antaranya adalah kerana dilahirkan pada hari itu. Dalam riwayat lain, Nabi kata, sebab pada hari Isnin ni amal diangkat. Maka aku suka amal aku diangkat ketika aku berpuasa. Khalas, dua-dua sahih. So, dua-dua menjadi sebab. Salah satu sebab Nabi puasa hari Isnin sebab dia dilahirkan pada hari itu. Kenapa? Kenapa Nabi berpuasa pada hari dia dilahirkan? Sebab dia adalah rahmat kepada diri dia juga. Betul tak? Dan dia adalah rahmat kepada diri dia dan rahmat kepada orang lain juga. Tapi perbuatan Nabi itu dah dalil lah. Tapi Nabi buat. Ayat Quran memang tak ada. Tapi Nabi buat. Dan Nabi buat itu, kita tak tahulah Allah yang perintah ke apa ke. Tapi perbuatan Rasulullah sendiri itu dianggap sebagai dalil lah. Okey, mungkin ada lagi yang menimbulkan isu. Ada orang dia sambut setahun sekali. Mungkin bukan 12 Rabiul Awal, tapi pada tarikh tertentu dia akan sambut. Bagi mereka itulah yang membuatkan bid'ah dia. Menyambut kelahiran pada tarikh tertentu itu yang dianggap sebagai bid'ah. Saya ajak sahabat-sahabat
tengok kandungan majlis maulid ni. Kandungan majlis maulid yang biasa ada apa? Dia ada kasidah. Kasidah tu apa? Bacaan syair-syair, sajak-sajak yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum membaca sajak dan syair yang memuji Nabi secara umum? Harus. Bahkan sunnah. Sahabat-sahabat buat benda ni. Betul? Memuji Nabi SAW dapat pahala. Sebab itu cara kita menzahirkan kebahagiaan kita. Falyafrahu, Allah kata tadi, bergembiralah. Cara orang gembira, ada orang gembira dengan bercakap. Tapi kandungan syair yang dibaca itu cerita lain. Kalau ada hulu, ada pelampauan, itu kita boleh bincang dan kita boleh bahaskan. Saya akui bahawa sebahagian kenyataan-kenyataan yang ada dalam sebahagian maulid-maulid yang dibaca, sepatutnya tidak dibaca lagi. Sepatutnya dipotong ataupun diperbetulkan atau diubah kepada lain. Jadi apa lagi dalam majlis maulid, sahabat-sahabat? Ceramah. Ceramah biasanya tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada makan, kan? Tapi makan itu pun itu termasuk dalam it'amut ta'am, memberi makan kepada orang. It'amut ta'am ni termasuk sunnah tak? Sunnah. Okey, mungkin ada majlis yang extravagant, melampau, membazir. Itu bukan part and parcel of majlis maulid. Itu berlaku pelampauan yang boleh berlaku dalam semua majlis, bahkan semua keadaan. Seorang makan pun boleh melampau kan dalam majlis. Jadi itu kita tak boleh kata salah maulid. Dalam majlis baca Sahih Bukhari pun lepas makan pun mungkin boleh melampau. Betul? Apa lagi dalam majlis maulid? Perarakan kan. Okey, angkat sepanduk perarakan ni kalau nak tahu itu dakwah. Itu nak tunjuk kepada orang bukan Islam. Syiar. Itu syiar, tu masuk dalam syiar. Mungkin itulah sekali setahun yang orang bukan Islam dengar nama Nabi Muhammad. Dia ada nampak banner. Dia ada nampak ramainya umat Muhammad SAW ini. Dan kebanggaan kita kepada Nabi. Bila kita sayang seseorang, kita nak buat apa? Dan orang tu mulia, kata I'm with him, he's my leader. Kita akan berbangga, ini ketua aku. Dan awak kalau pergi negara-negara lain, awak akan cerita pasal ketua-ketua dia, betul tak? Awak pergi ke South America, kan? Awak cerita pasal mungkin Che Guevara, kan? Oh, I know Che Guevara. Orang akan bangga. Oh, you know my leader, kan? Sama macam kita. Kita pergi sebuah negara, orang akan sebut nama pemimpin-pemimpin kita. Oh, I read about Tunku Abdul Rahman, contoh. Oh, I think he's a great leader. What do you feel? As a Malay, coming from Malaysia, you akan berbangga. So, ini Nabi kita. Kita kena bangga, kita kena beritahu satu dunia, ni Nabi aku. Dan kami jemput kamu untuk menikmati sekali menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So perarakan tu interesting sebenarnya. Kan dia ada yang jalan jauh kan. Dulu Singapura pun ada, sekarang buat dalam masjid saja. Dalam stadium saja. Dan dulu orang bukan Islam pun boleh nampak dan sebagainya. So perarakan ni tu yang dia buat dia punya custom, dia punya unta, dia buat dia punya patung. Yeah. So macam mana pandangan Ustaz tentang perarakan tu? Okay. Kadang-kadang dia sampai costing dia tu macam boleh kata membazir pula. Okey, itu maksud saya. Isu pembaziran, isu pelampauan tu dia tak masuk dalam zat sambutan itu sendiri. Ini kita kata sebagai peripheral issue yang boleh berlaku pelampauan dan boleh tidak berlaku pelampauan. Contoh, kita boleh sambut hari raya, kita disunatkan pakai baju baru, baju cantik kan. Tapi boleh tak berlaku pembaziran bagi rumah tertentu? Kata gaji you tak banyak, saving you pun tak banyak. Tahun tu you nak beli baju macam orang kaya, kan? Bukan setakat beli baju baru, beli baju yang sangat mahal. Itu dah termasuk dalam benda haram. Walaupun tukar baju baru, beli baju baru tu termasuk dalam sunnah. Sama juga. Saya pun pernah lihat lah, ada siap buat patung buraq lah dan sebagainya. Itu semua termasuk dalam bid'ah yang mazmumah lah. Itu kami pun keji. Kami pun pandang benda itu sebagai tak baik. Dan pembaziran kita kena jaga. Dalam keadaan kita nak menyambut rahmat Nabi SAW, jangan sampai kita membazir. Itu kita setuju. Tapi kalau benda tu costing dia murah, kan? Ada orang nak buat perhiasan, dia kata tak apa, saya fisabilillah dan saya ada duit lebih, saya nak mengindahkan majlis ini. Selagi tidak melampau, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tak nafi bahawa maulid ni kadang pun dipolitikkan. Dan bahkan ada majlis-majlis yang jadi fundraising punya majlis, ada political. Lepas tu ada spanduk tu nak letak nama company. Kan, kat sebelah nama Nabi tu ada nama company dia, nak tunjukkan yang company dia menyambut Rasulullah. I mean, ini benda open for discussion. Saya tak nak kata benda ni confirm dosa ataupun confirm haram dan sebagainya. Tapi kita semua tahu, kalau benda tu menjadi for selfish gains kan, dan berlaku pelampauan, itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawa benda tu tidak baik. So, saya tengah bahas tadi berkenaan dengan isu penentuan tarikh. Bagi diorang macam berlaku pengulangan penentuan tarikh tertentu ni yang termasuk dalam bid'ah. So saya timbul soalan, kalau saya buat kuliah pasal Syekh Uthaymin contoh kan, saya buat setiap minggu, itu bukan penetapan tarikh. Dan saya kata kita bukan menyambut kelahiran dia, kita nak cerita tentang jasa-jasa dia. Khalas, bagi kami itu menyambut dia, bagi kami itu meraihkan dia. Dan bila kita cerita pasal Nabi SAW, mungkin setiap tahun atau setiap bulan, setiap minggu, ada orang buat setiap malam Khamis, dia khaskan setiap malam Khamis. So bukan apa, sebab senang nak organize, nak bilang kawan-kawan. Kalau setiap minggu berubah kan leceh. Macam contoh sidang kalam session.
Sabtu, malam Minggu. Kalau kita duduk berubah-ubah masalah, ini pun tak bidah kan kita buat setiap malam Sabtu. Atau kalau saya cerita pasal tokoh, katalah saya tak mengajar pasal akidah, saya cerita pasal tokoh. Apa perbezaan dia dengan orang yang buat maulid, bercerita tentang ketokohan Nabi SAW. So di sini yang we have a difficult time understanding what is the issue exactly. Okay, ada pihak dia tak guna perkataan maulid, dia guna zikra Rasul SAW. Like, seriously, what is the difference? Kan? Apa itu saya anggap benda tu sebagai satu marketing lah, kan? Nak market in a different way, kan? Cuma apa perbezaan zikra dengan maulid? Sebab apa yang dibuat dalam maulid adalah zikra Rasul, dan apa yang dibuat dalam zikra Rasul termasuk dalam mengingati kelahiran Nabi SAW. Kan cerita kan, cara Nabi ni siapa mak ayah dia, pakcik dia siapa yang jaga dia, siapa atuk, itu termasuk dalam maulid dia ni secara umum. Dia lahir dekat mana? Mekah. Bila awak ajar anak-anak awak, Nabi dilahirkan di kota Mekah, itu maulid lah tu. Maulid ni apa? Kelahiran. Tahun berapa Nabi lahir, bila ajar sirah, itu maulid lah tu. So dalam zikra pun ada cerita. Sebab maulid ni ada kaitan tentang waktu kelahiran, ada cerita pasal tempat kelahiran, betul? So bila awak cerita pasal waktu, awak cerita pasal tempat, ada. Waktu terbaik tak cerita pasal Nabi punya biografi bila? Waktu maulid. Ada orang masjid tak datang, maulid dia datang. Bagus ke tak bagus? Paling tidak dia ingat Nabi dan dia kenal Nabi SAW. Paling tidak itulah, dia kenal lah. Oh, Muhammad ni aku tahu dah, Nabi aku. Orang buat maulid tu aku tahu. Itu yang mungkin menjadi satu tali yang menyelamatkan dia di akhirat nanti. Ataupun dia nak berubah kerana tali tu. Dia ingat dia kenal Nabi SAW. Dan kerana mungkin majlis ini yang buat orang tu nak solat. Wallahi saya kenal ramai orang berubah melalui majlis maulid. Ramai orang berubah. Sebab apa? Mula sayang pada Nabi, mula rindu dan cinta kepada Nabi. Dan secara logik, bila orang dah sayang Nabi, orang nak ikut Nabi. Tak ada orang bodoh yang kata aku sayang Nabi tapi aku tak nak ikut dia. Aku jujur nak berubah, aku dah insaf. Confirm dia akan nak salat kan, nak jadi baik dan sebagainya. Bagi saya, jujur saya kata, kebaikan yang majlis maulid bawa jauh lebih besar daripada keburukan yang ditimbulkan. Yes, ada kesalahan di sana dan di sini, tapi kebaikan dia sangat luar biasa. Semoga Allah rahmati orang pertama yang mencetuskan idea ini.